Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah hari ini kita akan sambung pelajaran akhlak. Saya harap kamu keadaan bersemangat dan sihat walafiat. Sebelum kita mulakan pengajaran kita hari ini, jom sama-sama kita membaca selawat ke atas Nabi dan doa sebelum belajar. Ikut Ustazah, kita baca sama-sama. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. 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 Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Tajuk yang kita akan belajar hari ini adalah sifat mahmudah iaitu ikhlas. Apa itu sifat mahmudah? Sifat mahmudah adalah sifat yang terpuji. Sifat yang terpuji. Jika kalau kita buat sifat terpuji, salah satunya adalah ikhlas. Banyak lagi sifat yang kamu dah belajar itu sabar, ikhlas, merendahkan diri. Yang tu adalah semuanya adalah sifat mahmudah iaitu sifat yang terpuji. Jadi kita akan terapkan hati kita sifat terpuji dalam diri kita. Okey, kita tengok pengertian ikhlas. Pengertian ikhlas. Apa itu pengertian ikhlas? Ikhlas ialah melakukan sesuatu amalan semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas ialah melakukan sesuatu perkara kerana Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu perkara, semua perkara ibadah ya, tak kisahlah apa yang kamu buat, walaupun kamu buat perkara yang kecil kan, walaupun kamu buat tolong buang sampah, itu kecil pun dikira satu ibadah. Tapi ibadah kita mestilah kita kerana Allah, semata-mata kerana Allah. Ingat, kalau amalan yang kamu buat bukan kerana Allah, kerana orang lain, kerana ibu, kerana ayah, kerana orang lain, maka tidak dapat apa-apa. Allah tidak menerima amalan sesuatu perkara yang kita buat kalau kita tak niat, kita tak buat semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Okey, jelas? Okey, seterusnya kita tengok dalil ikhlas. Dalil ikhlas. Baca dan hafaz. Baca dan hafaz. Okey, baca. Kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Suratul Bayyinah ayat 5. Maksudnya, padahal mereka tidak diperintahkan melainkan supaya menyembah Allah Subhanahu Wa Taala dengan mengikhlaskan ibadah kepadanya, lagi tetap teguh di atas tauhid. Ingat ni dalil menunjukkan kita kena setiap ibadah yang kita buat, tak kisahlah ibadah wajib ke, ibadah khusus ke, ibadah wajib ke, maka kita kena niatkan, kita kena buat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, ini dalil ikhlas. Seterusnya, ciri-ciri ikhlas. Apa tu ciri? Ciri-ciri ni maksudnya macam mana kita nak tahu ini ikhlas ke tak? Okay, ciri-ciri ni adalah tengok. Yang pertama adalah melakukan sesuatu semata-mata kerana Allah. Ingat tadi saya dah cakap tadi, kalaulah kita buat perkara, sesuatu perkara, kalau kita buat bukan kerana Allah, maka tak dapat apa-apa. Jadi kita nak amalan kita diterima Allah, maka kita kena buat sesuatu perkara kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, tidak mengharapkan balasan. Apa maksud tidak mengharapkan balasan ni? Maksudnya kalau contohnya kamu tolong mak ayah. Sekejap lagi, mak nanti tolong nanti nak duit RM1. Tu maksudnya kita tak mengharapkan balasan ya. Tidak mengharapkan balasan. Okey, tidak menceritakan kepada orang lain, tidak menceritakan kepada orang lain. Ni contoh yang kita ni, contoh hari ni aku solat post kat media sosial. Tu contoh tidak menceritakan. Tak payahlah kita nak buat, tak payah kalau kita buat ibadah satu perkara pun, tak payah kita nak sebarkan kepada orang lain. Kita buat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, semata-mata mengharapkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat, semata-mata mendapatkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat, kita seseorang itu akan dimasukkan syurga dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, dengan besarnya rahmat Allah. Jadi kita kena buat pun
nak buat perkara ni, mestilah kita nak harapkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Besar sangat rahmat Allah ya. Sebab salah satu kita kalau nak masuk syurga dengan rahmat kasih sayang Allah. Okay, seterusnya tidak mengungkit-ungkit. Okay, sebab tu kalau kita buat satu perkara ni tak payah ungkit. Oh, hari tu aku pernah tolong kau, sekarang ni nak kau pula tolong aku. Tak payah ungkit-ungkit ya. Ini adalah ciri-ciri ikhlas. Okey, fadilat ikhlas. Fadilat ni maksudnya kebaikan, kelebihan. Itu maksudnya fadilat ikhlas. Kita tengoknya, ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat ya tadi. Apa pun ibadah yang kamu buat, walaupun ibadah tu kecil ke, buang sampah ke, kutip sampah ke, kalau kita buat kerana Allah, maka diterima oleh Allah yang pertama. Yang kedua, apa yang kita dapat? Yang kedua, mendapat ganjaran pahala. Semestinya apa pun ibadah yang kita buat kan, mengapa dapat pahala. Okey, yang ketiga, jiwa tenang dan tenteram. Jiwa tenang dan tenteram. Bila kita buat, selalu kita buat banyak amalan-amalan kita dengan kerana Allah Subhanahu Taala, diri kita akan rasa tenang dan tenteram. Amalan kebajikan lebih sempurna. Amalan kebajikan kita lebih sempurna. Contoh iman jadi mantap lagi lah. Kita berasa dalam keadaan seronok, sempurna je kan. Okay, dia hormati masyarakat. Dia menghormati masyarakat. Masyarakat pun tengok seronok je. Kalau kita buat dengan sesuatu perkara dengan ikhlas. Okay, masyarakat pun seronok. So, semua ni adalah fadilat ataupun kelebihan dan apa lagi? Keistimewaan. Okay. Seterusnya, akibat tidak ikhlas. Sekiranya kalau kita buat satu perkara ni tak ikhlas, apa yang akan berangkat? Apa yang akan dapat? Istilahnya keburukan lah. Seseorang itu kalau kita buat perkara tapi tak ada ikhlas, bukannya kerana Allah, apa yang akan dapat? Okey, yang pertama dimukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasul Allah. Dimurkai maksudnya Allah bencilah, Allah tak suka orang buat ni bukan kerana Allah. Buat ni kerana orang lain. Jadi Allah murka dan benci. Ibadahnya sia-sia. Macam tadi saya cakap, kalaulah kita buat ibadah ni tapi bukannya kerana Allah, maka ibadah kita sia-sia. Buatlah hari ni sapu sampah ke, solat ke, tapi bukan kerana Allah, maka ibadah kita sia-sia, kosong-kosong. Maksudnya gitu ya. Itu berdosa ya. Banyak berdosa. Jadi kita kena jaga-jaga. Jiwa resah dan gelisah kan. Gelisah je. Aku buat ni banyak-banyak benda dah hari ni, ibadah ni, tapi rasa gelisah lagi dan gelisah. Sebab tu ibadahnya tak diterima dan dia buat ni bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Akhir dibenci masyarakat. Masyarakat pun benci. Sahabat kita, rakam kita tengok pun benci. Sebab apa? Nanti dia tolong ni tak dia ungkit-ungkit pula. Jadi masyarakat pun tak nak lah dia tolong. Nanti kita nak ungkit. Jadi perkara-perkara ni kita kena jauhkan. Sebab apa? Kalau kita ada di sini, akibat ni buruk lah berlaku kepada kita. Okey, seterusnya kita tengok perhati dan hayati. Perhati dan hayati. Ni gambar-gambar, contoh gambar-gambar. Kalau kita buat, mestilah kita kena terapkan hati kita ni dengan ikhlas. Sebab apa ikhlas ni? Sebabnya amalan kita buat, tak kisah amalan apa pun, ini salah satu contoh amalan yang kamu pernah buat. Yang pertama, amalannya adalah apa? Menolong, bersedekah. Bersedekah. Kita bersedekah kepada orang yang memerlukan. Okay, walaupun kita sedekah sedikit ke 10 sen ke berapa pun, yang tu kalau kita bersedekah dengan niat lillahi ta'ala, maka dah dapat pahala. Walaupun RM1, 10 sen ke berapalah nilai kan. Itu dah dapat pahala bersedekah. Okey, yang seterusnya solat berjemaah. Solat tak kisahlah solat sendiri ke. Okey, kalau kita solat ni kerana Allah Subhanahu Wa Taala, maka amalan kita diterima, iman kita semakin sempurna. Gitu. Terusnya menolong orang tua. Menolong orang tua melintas jalan, menolong orang tua
apa lagi ya? Menolong ibu ayah, menolong guru-guru. Yang ni semua adalah pahala. Macam mana nak dapat pahala? Maka kita kena buat satu perkara itu dengan keikhlasan hati kita lillahi ta'ala, kerana Allah semata-mata. Jadi, setiap amalan ibadah yang kamu buat, amalan sama amalan kecil ke, amalan besar ke, maka kita kena terapkan hati kita, buatkan amalan ini semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, itu sahaja daripada Ustazah. Okey, sekian. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.